Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam Adi Osman Sisha, Ahli Jawatankuasa Surau Al-Murabbitin, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama sekali tuan-tuan, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya yang dikurniakan kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakapkan kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia dan juga orang-orangnya, iaitu di kalangan Bani Israel, baru lepas lintas Laut Merah. Lintas Laut Merah ni sebab kerana kerja mau siapa? Fir'aun. Nabi Musa dan juga pengikutnya Bani Israel lari daripada Fir'aun. Nabi Musa belah laut, terbuka, dia lopeh. Siapa tak lopeh? Fir'aun tak lopeh. Lopeh dia sampai, lapik cross tu, dia sampai ke satu tanah, maknanya tanah ni lah, desert lah, padang pasir kan. Marin duduk jadi hamba kepada Fir'aun. Tapi duduk jadi hamba pun dapat lah makan sedap sikit. Tapi bila duduk tengah-tengah padang pasir ni, tak ada apa lah nak makan kan, tak ada apa dah yang dapat dinikmati, tak ada apa kan. Okey. Lalu bila orang-orang Bani Israel ni komplain dengan Nabi Musa, Allah SWT ceritakan tentang Nabi Musa, bagi tahu balik kepada Bani Israel. Allah sebut wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah apabila Musa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, wahai kaumku, idh anjakum min ali fir'aun, ketika mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kamu semua daripada ali Fir'aun, Fir'aun, konco-konco Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, mereka itu sering membuatkan kau, menyeksa kau dengan azab yang buruk. Sentiasa menyeksa lah korang ni. Korang hidup boleh makan, tapi hidup korang terhina. Terhina, kerana seksa, kerana bunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Konco-konco Fir'aun ni tadi, dia bunuh anak-anak kau, dan dia hidupkan, bukan dia hidupkan, dia biarkan perempuan-perempuan kau hidup. Ayat ni juga membawa maksud yang dia memberi apa, dia macam bagi hint, bagi petunjuk. Kenapa dia hidup, dia akan perempuan hidup? Jadi hamba-hamba dia lah kan. Anak bunuh, bini dia. Yang tu wa yastahyuna nisa'akum, biar perempuan hidup. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Demikian itu adalah ujian daripada Tuhan kamu yang sangat besar. Okey. Jadi orang-orang ni hidup, nak cerita Bani Israel ni tengah senang ke tengah susah ni? Tengah susah lah kan. Tengah susah. Lepas tu Allah sambung dekat tengah-tengah tu, lepas cerita tentang kesusahan Bani Israel yang baru lopeh daripada Fir'aun tadi tu, Allah sebut wa iz ta'azzana rabbukum. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu sekali bersyukur. Syakartum dalam bahasa Arab maksudnya, syakara maknanya fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya past tense. Past tense boleh membawa makna selain daripada past tense, benda yang dah berlalu, dia juga boleh membawa maksud sekali. Kalau kau bersyukur sekali pun, la in syakartum, kalau kau bersyukur sekali pun, la azidannakum, benar-benar kami akan tambah. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur, sekali pun kufur, inna azabi, sesungguhnya azab aku amat pedih. Inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, jadi ayat yang datang selepas daripada menceritakan kesusahan Bani Israel, lepas tu masuk cerita syukur kan.
Kita biasa ingat syukur ni bila senang kan, bila ada nikmat baru kita nak syukur kan. Tapi ayat Al-Quran memberi petunjuk kepada kita, syukur itu tak semestinya ketika kita senang, kita juga boleh bersyukur apabila kita susah kan? Dan Allah bagi tambah nanti, Allah akan bagi kebaikan yang tambah kan, la azidannakum kan. Jadi saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan kan, kadang-kadang kita ni bila ditimpa musibah, kita kira nak marah ya kan, nak marah kenapa macam ni kan. Tambah-tambah orang sekarang kan, ada customer service kan, apa masalah telefon, apa tak okey ni semua masalah kan. Kita hari ni komplain ya kan. Jadi kita lupa nak bersyukur, alhamdulillah taklah tahu benar Ustaz kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah untuk mukadimah. Kita nak masuk sambung pengajian kita tentang syarhul al-aqidah, syarhul aqidatil wasitiyah. Tuan-tuan, saya nampak mesej wasatiyah. Wasati ni dia ni, wasatiyah ni dia pertengahan. Yang ni wasitiyah. Wasitiyah maksudnya tempat di Iraq. Wasit nama tempat tu kan. Syarhul aqidah al-wasitiyah. Okey, jadi kebanyakan tuan-tuan kitab Arab tuan-tuan saya dapat. Ada kitab Melayu jugalah. Kitab Arab. Boleh baca kitab Arab ni, tapi dia jadi ni sikitlah, lambik sikit, tapi boleh ya, tak ada masalah. Tapi kemudian lah kot, insya-Allah tuan-tuan, sebab saya pun tak sempat nak tengok lagi apa yang ditulis tu. Kan tak jumpa perkataan ni, apa maksud dia ni. Kampus pula, nak buka kamus pula. Baik tuan-tuan, jadi kita sampai dekat mana itu? Oh ni, kita berada masih lagi dalam mukaddimah. Kita mukaddimah. Sebelum kita masuk dalam start tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu, kita masih berada di dalam mukaddimah kitab. Mukaddimah kitab ini boleh jadi yang tulisnya adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ni lah. Boleh jadi dia yang tulis, saya tak pasti yang kitab ni. Asalnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang syarah balik tulisan Ibn Taymiyah ni, dia tulis dulu. Dia tulis dulu mukaddimah sebelum kita masuk, sebelum kita faham apa yang Ibn Taymiyah nak tulis. Jadi kita masih di dalam mukaddimah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkenaan dengan pembahagian 3 jenis tauhid. Jadi saya ulang sikit tuan-tuan. Jadi tauhid jenis pertama dipanggil tauhid, dalam kitab ikut susunan kitab ni, tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mana kita ini beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta, menguasai dan juga mengatur urusan kita. Cipta kita, dia atur, dia menguasai kita, urusan kita, dan juga mengatur. Allah al-mutasarrif, Allah buat, al-khaliq wal-mutasarrif. Okey, itu dia. Apa dalil dia? Banyaklah dalil dia kan. Dalam Al-Quran tu banyak betul nak bagi tahu Allah itu yang cipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur segala-galanya. Di antara firman-Nya adalah di dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan kalau yang tengok dalam kitab Arab tu boleh tengok dah, dalam mukadimah tu ditulis tauhid ar-rububiyah kan, tauhid rububiyah. Jadi dalam tu ada beberapa dalil dia bubuh. Dan antaranya surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr. Adakah tidak miliknya al-khalq, ciptaan, wal amr, urusan. Ataupun ala tu adakah tidak, atau ketahuilah, macam tu, ketahuilah miliknya al-khalq, ciptaan, wal amr, urusan. Jadi itu membuktikan Allah memiliki dan juga Allah mencipta. Allah cipta dan Allah yang memiliki urusan tu. Jadi apa lagi dalilnya? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah ataupun milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Okey, jadi itu antara dalil tauhid rububiyah. Kita beriman sebab ada Allah bagi tahu yang dia ini yang cipta, dia ni yang menguasai dan mengatur. Okey. Dan jenis tauhid yang kedua kita panggil tauhid uluhiyah. Saya baca sikitlah tulisan kitab ni. Jadi kira kitab ni memang rasa terjemahan betul daripada kitab Arab tu. Yang tuan-tuan ada tu, ini macam terjemahan betul, cuma dalam bahasa Indonesia. Iaitu mengesahkan Allah dengan ibadah, di mana engkau tidak menjadi hamba bagi selainnya. Engkau tidak menyembah malaikat, nabi, wali, syekh, bapa, ibu,
engkau tidak menyembah kecuali Allah semata. Engkau mengesahkan Allah dengan penghambaan diri dan menuhankannya. Oleh kerana itu ia disebut tauhid uluhiyah dan dinamakan pula tauhid ibadah. Jika dilihat dari sisi Allah, maka ia adalah tauhid uluhiyah. Sebab tauhid uluhiyah itu maksudnya tauhid ketuhanan. Tauhid ketuhanan. Tapi kalau kita sebagai hamba, tauhid yang kita beriman tu namanya tauhid ibadah. Tauhid ibadah, yakni kita menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang kita sembah. Itu maksud tauhid uluhiyah. Tak ada orang lain yang saya sembah. Samping-samping sembah Allah tapi minta juga sama syekh ke, minta juga sama wali ke, minta juga jadi itu tak dinamakan tauhid uluhiyah, sebab kita menyamping-nyamping kan, ada topi minta mau. Jadi yang ni juga sepatutnya umat Islam clear benda ni kan. Tauhid rububiyah clear, tauhid uluhiyah pun patutnya umat Islam ni clear patutnya. Sebab kita ada satu lagi perbahasan, iaitu tauhid asma' wa sifat. Yang ni yang bermasalah. Yang ni yang kalau tuan-tuan tengok, yang nombor 3 tu, yang banyak firqah ni, yang tu sebab tu. Tapi tauhid yang ni pun tak clear kadang-kadang. Kita kadang-kadang itulah, dia memang ada dekat Mesir mari saya duduk tu. Memang kalau nak periksa je, periksa ni benda paling besar sekali budak-budak kat Mesir ni periksa lah. Sebab kita orang ni kalau tak lulus ulang setahun. Ulang setahun. Jadi masalah besar periksa tu. Kalau lulus je lah. Kalau sini dia mungkin boleh repeat kan. Sistem semester ni dia pun tak lama, 3 bulan. Tapi yang tu sistem setahun. Jadi ulang setahun. Itu yang sampai tuan-tuan dengar budak Mesir duduk 10 tahun, 20 tahun kan. Jadi ulang tu sebab ulang. Jadi cara macam mana nak minta tolong nak exam ni? Pergi kubur, makam-makam wali-wali Allah kan. Jadi itulah tujuan. Jadi kenapa nak pergi makam kan? Kalau kita makam tu ala fasuruh halaan, kalau kita pergi tu nak mengingatkan kita tentang mati, silakan. Tapi kenapa time nak periksa pergi? Apa niat nak minta tolong lah kan. Bukanlah nak tuduh, tapi mungkin itu. Jadi begitu juga dengan orang-orang kita yang ada di Malaysia ni kan. Bila ada masalah mula pergi ke pulau besar lah kan. Jadi kita tak clear, yang kita minta ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan juga isu yang keduanya adalah macam tawassul. Minta tolong dengan Allah melalui perantaraan. Tawassul ada yang syar'i dan ada tawassul yang tidak syar'i. Tawassul yang syar'i apa? Yang kita guna nama Allah. Itu tawassul. Kita guna dengan nama Allah. Ya wahai Maha Pemberi, berilah aku. Ya Allah, dengan zat Engkau yang Maha Agung, ataupun dengan namamu Al-Wahhab, dengan namamu Al-Hayyu Al-Qayyum, bagilah aku yang tu dibenarkan di dalam agama. Apa lagi tawassul yang dibenarkan? Kita tawassul dengan amal soleh kita, itu juga dibenarkan di dalam agama. Kita, ya Allah, ya Tuhanku, pagi tadi saya buat teh tarik, beri semua orang masjid minum lillahi ta'ala. Ya Allah, kalau itu kau kira sebagai pahala, kau tunaikanlah hajat aku. Yang tu tawassul yang dibenarkan, dibolehkan. Jadi tapi kita tawassul, ya Allah, dengan keberkatan syekh sekian, tawassul dengan orang lain, yang tu bermasalah lagi kan kita. Yang tu tidak syar'i, khilaf di kalangan ulama. Bukan khilaf, yang tu tak dibenarkan pun dengan keberkatan syekh ni, dengan keberkatan wali ni. Yang khilaf mungkin Nabi, ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad, yang tu mungkin khilaf. Tapi kenapa kita nak usaha buat yang khilaf, benda yang ulama selisih, ada kata boleh, ada kata tak boleh, yang tu yang kita nak sangat buat. Sedangkan yang boleh tadi kita tak buat. Nama Allah boleh, sifat Allah boleh, dengan amalan soleh kita boleh. Dengan keadaan kita sekarang, ya Allah, ya Tuhan aku sujud, ya Allah kan. Kita itu juga kan, Kaulah Tuhan yang jadi kita minta kan. Dipanggil hal apa nama? Macam itulah, lebih kurang tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang khilaf tadi, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, yang tu khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi itulah zikir. Kalau saya di Negeri Sembilan tu, banyaklah. Kalau dalam khutbah Jumaat tu memang ada tawassul dengan keberkatan, tapi dalam bahasa Arab lah.
Ataupun zikir yang terkenal, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa, yang tu wahai Tuhan dengan Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi. Mustafa tu Nabi. Dengan Nabi, balligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami. Yang tu juga tawassul ya, khilaf. Okey. Jadi tauhid uluhiyah ini sesuatu perkara yang rububiyah patut kita clear lah. Tuhan memang kita clear lah kot kan. Mungkin yang tak clear ni orang-orang yang memang tak beriman lah. Uluhiyah pun patutnya kita clear siapa yang kita nak sembah ni, siapa yang kita sembah, siapa yang kita seru, siapa yang kita minta. Baik, dan kita pergi. Okey, jadi apa dalil dia sebelum kita pergi kepada bahagian yang ketiga? Tauhid uluhiyah itu apa dalil dia? Yang kita kena jadikan Tuhan itu sebagai zat yang satu-satunya kita sembah. Banyak di antaranya di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan daripada engkau min rasulin, di kalangan rasul, iaitu sebelum daripada Muhammad, Nabi Muhammad. Kami tak utuskan nabi-nabi yang sebelum daripada engkau Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami berikan wahyu kepada dia, annahu, bahawa sesungguhnya ia tidak ada ilah. Ilah itu adalah Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah illa ana, kecuali aku, iaitu Allah Azza wa Jalla, fa'budun, lalu sembahlah aku. Okey. Jadi lagi banyaklah dalil-dalil yang lain yang ada di dalam kitab tu. Okey, kita terus masuk kepada bahagian ketiga, iaitu tauhid asma was sifat. Okey. Rububiyah clear, uluhiyah clear. Okey, tauhid yang ketiga ni yang menjadi pertikaian sikit. Jadi saya bacalah kitab ni sikit kan. Kang main langgar-langgar kan terlopeh. Jadi kita baca. Bahagian inilah tauhid asma dan sifat ya. Bahagian inilah yang banyak diperbincangkan orang. Dan orang-orang terbagi menjadi 3 golongan dalam masalah ini. Yang pertama dipanggil mumatsil. Mumatsil maksud dia orang yang menyamakan. Mumatsil. Yang golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Nyamakan. Okey, apa contohnya? Allah dengar. Macam mana Allah dengar? Macam saya dengar ni lah. Yang tu mumatsil. Yang tu adalah sesat. Tak boleh, kafir. Dan golongan yang kedua, mu'attil. Golongan ni yang menghilangkan makna atau mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ni mu'attil banyak di Malaysia ni lah. Sebagai contohnya macam istawa. Ini jadi isu kan. Azhar Idrus mengkafirkan, Ustaz Azhar itu mengkafirkan Maulana Fakhrul Razi. Bukanlah, tak tahulah, dia kata macam mana, saya pun baru tengok tadi, tak ingat orang yang apa kata Allah Ta'ala ni duduk atas langit, duduk atas arash. Kafir itu. Macam itulah. Itu dia kafirkan kerana dia mengkafirkan orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas, di langit ataupun di arash. Itu kafir, itu pahaman kafir dia kata orang. Okey. Jadi yang tu kita tak kafirkan lah. Kita tak kafirkan golongan, walaupun dia takwil ke, dia tafwid ke, dia serah balik maksud asal ke, itu kita tidak kafirkan. Okey, jadi isu dia saya nak cerita apa? Ayat dia adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat itu, ayat mutasyabihat. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arash, istawa. Istawa. Isu dia adalah pada perkataan istawa. Apa maksud istawa, tuan-tuan? Kalau dulu orang terjemah bersila lentik bersila lentik duduk. Jadi kalau kita faham maksud dia, Tuhan ni bersila lah duduk kan. Tapi istawa actually maksud dia duduk yang selesa. Istawa itu maksud dia adalah duduk dalam keadaan yang selesa. Walitas tahu ada dalam ayat Quran, ayat perkataan yang sama.
Jadi istawa itu macam duduk yang selesa. Macam saya macam ni tak betul tapi duduk macam ni. Yang tu istawa. Istawa. Okey, jadi macam mana kita nak faham istawa? Apa itu istawa? Jadi di kalangan ulama ada yang memahami istawa ini seperti golongan salaf. Antaranya kita nukilkan pendapat Al-Imam Malik. Bila orang tanya Imam Malik, bagaimana istawa tu? Sebab istawa ni semua orang faham duduk. Orang faham maksud dia duduk. Istawa Allah Ta'ala macam mana? Orang tanya Imam Malik. Imam Malik cakap apa? Al-istiwa ma'ruf. Duduk tu semua orang faham. Wal kaifu majhul. Cara dia tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman dengan Allah Ta'ala, dia cakap dia istawa itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan tanya, sibuk tanya macam mana itu adalah sesuatu yang bid'ah. Bid'ah tu apa? Benda baru lah. Benda baru yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, kau sibuk buat. Itu maksudnya bid'ah. Bid'ah. Okay. Itu di kalangan salaf faham istawa tu. Jadi ada golongan yang kedua pula, maksudnya golongan mutaakhirin di kalangan ahli kalam ataupun di kalangan al-Asy'ariyah, Asy'ariyah Maturidiyah ke, ataupun geng-geng falsafah. Dia tak mau kata istawa kan, sebab dia rasa kalau dia kata istawa, Allah tu macam manusia. Jadi dia tak mau kata istawa. Jadi dia ubah maksud, bukan istawa. Istawa tu istawa tu duduk. Istawa Allah Ta'ala tu maksud sebenarnya istaula. Istaula maksudnya berkuasa. Berkuasa. Jadi itu kita panggil jadi sebahagian ulama saya kata tadi terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama mumassil, yang kata sama tu, yang tu taklah. Tapi yang kedua ni mu'attil. Kalau kita di sebagian ulama mengklasifikasikan orang yang kata istawa itu istaula di kalangan mu'attil. Mu'attil yakni dia yang cuba macam dia tak nak beriman dengan perkataan tu. Dia tak nak lain ni bukan yang ni. Yang tu yang tu juga mu'attil. Okey. Dan ada golongan yang ketiga kita panggil mu'tadil. Mu'tadil siapa? Mu'tadil adalah golongan yang mengambil jalan yang adil, iaitu jalan tengah. Jalan tengah. Okey. Jalan tengah itu boleh jadi macam kalam Al-Imam Malik tadi. Allah Ta'ala istawa, tetapi bagaimana tak tahu kan? Jangan, tak mungkin sama kan? Tak mungkin sama kita dengan Allah Ta'ala kan? Jadi tak payah tanya lah kan? Tak payah tanya sifat Allah tadi, tak payah tanya. Jangan sibuk tanya sifat Allah. Tanya tentang sifat alam ni kan? Macam mana sifat bosi, sifat kacau, itu tanya. Jangan tanya sifat Allah Ta'ala. Yang tu kita tak payah fikir. Okey. Jadi kita terus masuk habis tajuk Tauhid Asma' wa Sifat. Jadi dia sambung pula berkenaan dengan sejarah kumpulan-kumpulan sesat yang timbul disebabkan perkara ni. Okey. Jadi bid'ah pertama yang muncul, bid'ah ni maksud dia apa tuan-tuan? Bid'ah ni jangan kau kunut lagi, bukan kunut. Bid'ah adalah perkara baru yang sahabat dan Nabi tak pernah bincang pun. Apabila Nabi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kekal kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman Allah bagi tahu kullu man 'alaiha fan. Semua di atas ni, siapa yang di atas ni semua hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal wajah Tuhan engkau, dzil jalali wal ikram. Tak pernah timbul perbincangan sahabat dengan Nabi macam mana wajah Allah, tak pernah. Tiba-tiba muncul orang yang sibuk bertanya ni. Jadi nak cerita, jadi kumpulan-kumpulan yang mula muncul, yang antara yang pertama muncul kumpulan yang sesat dari segi akidah adalah bid'ah pertama yang muncul di tengah umat ini adalah bid'ah Khawarij. Khawarij. Jadi siapa Khawarij? Khawarij ini orang yang keluar daripada majlis tahkim di antara Ali dan Muawiyah. Ketika Ali dan Muawiyah rebut nak jadi siapa nak jadi khilafah, nak jadi khalifah.
Jadi ini isu, asalnya isu politik keluar jadi satu mazhab agama, Khawarij. Asalnya siapa nak jadi khalifah? Ali ke Muawiyah? Jadi kita nak lantik siapa kan? Muawiyah ni orang tanya dia, engkau ni nak bertanding, mau nak lawan ni, macam PRN kan, pilihan raya dia kan, kau nak lawan Ali ni, kau siapa Muawiyah kan? Hal anta khair apa ni anta misluhu am anta khairu minhu kan? Orang tanya kepada Muawiyah, kau nak lawan dia ni, kau ni lagi bagus daripada dia ke ataupun kau sama dia? Apa jawab Muawiyah? Bal huwa khairun minni. Bahkan dia itu lebih bagus daripada aku. Muawiyah fight sebab Ali tak nak ambil tindakan kepada pembunuh Osman, itu saja. Jadi sebab tu dia fight kan. Tak boleh ni, kalau Ali naik ni tak ada tindakan ni. Sebab tu dia fight lah, maksudnya fight. So apabila dalam majlis tahkim, majlis dia kata perbincangan lah siapa nak ide khalifah ni, Khawarij keluar daripada majlis tu, kafirkan Ali, kumpul Ali, dan juga kafirkan Muawiyah. Jadi itulah bid'ah pertama. Siapa dia punya pelopor? Pelopor dia ni nama dia Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kot hadis tentang Zulkhuwaisirah yang popular. Zulkhuwaisirah ini dia hidup dengan Nabi. Dia maksudnya dia berperang dengan Nabi lah. Lepas tu apabila dah habis perang, Nabi start bagi ghanimah, harta rampasan perang. Dia rasa tak puas hati. Dia khabar dekat Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, dia panggil Muhammad. Mungkin dia baru masuk Islam lah. Sedangkan orang kalau lama masuk Islam, tak mungkin panggil Muhammad, tak mungkin. Allah tak pernah panggil Muhammad, ya Muhammad, tapi Allah panggil ya Musa, ya Harun. Allah ya Rasulullah. Sentiasalah dengan title dia. Sebab Nabi ni mungkin dia punya kesantunan dia. Orang ni kalau kita tengok, ada orang yang kita aku kau mau dia tak boleh kan? Dia santun, dia punya keluarga high class, dia bangsawan, dia tak boleh aku kau ni, dia tak masuk. Kau apa lagi lu gua lagi dia tak boleh dengar kan benda tu. Jadi Nabi ni disantun dia tinggi. Jadi tak mungkin ada orang panggil Muhammad. Isteri Nabi panggil Rasulullah kan. Ada ke bini kita panggil title gitu? Ustaz, tak ada. Tak ada. Kian salam dah dia nak panggil kan, sebab dia kona gitu kan. Dia kona betul. Dia ni kat luar ya ustaz, kat dalam macam hantu kan. Dia kona gitu. Tapi isteri Nabi panggil Rasulullah. Yang ni orang luar yang tak pernah kona, tiba-tiba panggil Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil. Fair lah sikit, adil lah sikit, fair lah, bagi-bagi ni kan. Lalu Nabi bagi tahu apa kat dia? Wailak ataupun waihak, may ya'dil illa aku adil. Waihak ni macam ni lah, macam cilaka lah, macam cilaka. Tapi dia bukan maksud, bukan perkataan kotor lah. Dia bukan perkataan kotor. Waihak ni macam tak guna betul. Macam tu lah, macam tu kan. Tapi bila orang terjemah tu macam cilaka kau. Siapa yang akan adil kalau aku tidak adil? Nabi beritahu. Khibta wa khasirta. Rugi kau ni. Dan engkau ni adalah orang yang malang dan rugi. Khibta wa khasirta. Lepas tu Umar dengar kan, Da'ni ya Rasulullah an aqtula unuqah. Biar aku pancung dia Rasulullah, dia ni kuajak kan. Orang Kedah kuajak lebih kurang ni. Rasulullah kata jangan, takut nanti orang kata Nabi bunuh sahabat dia, sebab dia dulu perang dengan Nabi, dia macam sahabat lah. Okey. Lepas tu Nabi bagi tahu akan keluar daripada keturunan dia ni orang yang korang ni, korang akan malu solat korang dengan solat dia orang, puasa korang dengan puasa dia orang. Korang akan malu. Korang tengok dia punya solat, ini memang hebat solat dia ni. Hebat solat. Puasa, setiap hari puasa ke ataupun solang sehari puasa, kita rasa malu dengan golongan ni. Nabi akan kata keturunan akan keluar daripada keturunan ni yang engkau akan rasa malu solat kau dengan solat dia, puasa engkau dengan puasa dia. Tetapi mereka ini Nabi bagi tahu yarmun yakhrujuna minad din kama yarmus sahma minar ramiyah. Mereka ini terkeluar daripada agama seperti mana terkeluarnya panah daripada busurnya. Okey, jadi
baik, keturunan yang baik, tapi akidahnya cepat nak kafir orang. Kafir. Yang tu jadi baik-baik tu kan, kafir orang ni jangan tahu. Dalam hadis disebut la yarmu rajulan bil kufri wala bil fusuq illa tadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Jangan seseorang itu baling lontar seorang lelaki yang lain dengan perkataan kufur, engkau kufur ataupun engkau fasik, kecuali perkataan itu nanti akan balik kepada dia kalau orang tu tak macam tu. Kalau di sisi Allah orang tu tak kafir, perkataan tu balik kan engkau yang akan kafir. Dalam hadis yang lain, perkataan itu akan naik dan dia akan balik kepada siapa yang, kalau tuduhan itu bukan, akan balik kepada orang. Itu kafir kan, itu kafir tuan-tuan. Jadi kita belajar ni bukan kita nak beritahu esei yang betul, kau sesat tak. Kita nak jaga diri kita ya. Tuan-tuan, saya pun tak berani nak cakap sangat pasal puak-puak ni kan. Saya bukanlah ahli pun sangat dalam benda ni pun. Okey. Jadi ini adalah cerita tentang Khawarij, Zulkhuwaisirah nama dia. Okey, kemudian lahirlah Qadariyah, majusinya umat ini, yang mengatakan bahawa Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia di luar kehendak Allah dan tidak diciptakan Allah. Bahkan tokoh-tokoh dan kelompok ekstrim mereka menyatakan bahawa perbuatan manusia tidak diketahui oleh Allah, tidak tertulis di Lauh Mahfuz, bahawa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan manusia kecuali pada saat perbuatan tersebut terjadi. Okay. Jadi Qadariyah adalah satu fahaman yang mana mengatakan manusia mempunyai kemampuan yang sepenuhnya. Apa sahaja keputusan dia tak ada kaitan dengan Tuhan. Kita berkuasa secara mutlak di atas keputusan kita, tak ada langsung influence ataupun kesan daripada Allah. Jadi dia cuba susun agama ni logik. Jadi kalau Allah ambil keputusan, jadi kita tak ada ni lah kebolehan. Jadi dia susun kepahaman dia macam tu. Yang ni dipanggil Qadariyah, ataupun yang popular hari ni lebih kurang yang dipahami macam ni adalah liberal lah. Islam liberal ke, yang tu lah yang cuba dibawa. Maksudnya Allah tak ada kaitan langsung dalam kita punya decision. Yang tu juga Qadariyah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Allah tadi, ala lahul khalq wal amr. Tuhan itu memiliki, milik dia adalah keciptaan dan juga miliknya juga urusan. Jadi kita nak ambil akidah ni, kita ambil daripada Al-Quran. Jangan kita susun pandai-pandai lepas tu logik kita jadilah ni. Jadilah kepahaman macam ni, Qadariyah. Okey. Dan yang seterusnya, lalu lahir bid'ah. Okey, daripada Qadariyah ni tadi lahirlah bid'ah Murji'ah pada masa majoriti tabi'in masih hidup. Kelompok ini berkata kemaksiatan tidak memudaratkan atau mengurangi iman. Jika engkau ditanya, apakah engkau seorang mukmin? Lalu engkau menjawab, ya, maka Murji'ah ini akan berkata kepadamu, kemaksiatan tidak merugikanmu dengan imanmu. Silakan berzina, mencuri, mabuk dan membunuh orang mukmin. Engkau tetap seorang mukmin dengan iman yang sempurna meskipun engkau mengerjakan keseluruhan dosa. Okey. Lepas Qadariyah bagi faham macam tu, Allah Ta'ala tak ada kaitan, timbul pula kefahaman daripada Qadariyah ini Murji'ah. Murji'ah ni silap tadi. Murji'ah ni liberal macam, tapi liberal pun macam tu jugalah. Murji'ah ni pun ada macam Islam liberal ni lah. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita buat maksiat pun Allah tetap sayang kita. Kita masuk syurga kan, pakai tudung ke tak pakai tudung ke, yang ni lah tadi, silakan berzina kan. Jadi dia meletakkan harapan Allah sayang kat dia, jadi dia buat apa pun selamat. Yang ni juga bid'ah di dalam agama. Bid'ah yang ni dari segi akidah. Sebab wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal, sesiapa yang mengerjakan amal sebesar zarah, dia akan lihat balik. Siapa yang mengerjakan amalan yang baik, lihat. Siapa yang memburuk, lihat. Jadi tidak ada istilah Murji'ah. Maknanya macam-macam mana pun kita akan masuk syurga. Yes, boleh jadi kita masuk syurga, tetapi setelah diazab di dalam
Ngakum kan yang tu. Okey, cumanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia menyatakan bahawa perkataan Qadariyah dan Murji'ah yang dibantah, sebab Qadariyah dan Murji'ah ini muncul dah pada zaman sahabat tu, cumanya pada zaman sahabat itu mereka ini masih lagi tak kaitkan dengan sifat-sifat dan juga nama-nama Allah ni. Dia tidak berkait sangat. Okay, selanjutnya muncul orang-orang yang katanya pintar. Mereka mengklaim bahawa akal harus didahulukan di atas wahyu. Maka mereka mengucapkan pendapat di antara pendapat Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah maksudnya longgar sangat, longgar sangat, apa-apa pun tak apa. Khawarij pula, kau ni tak semayang zuhur tadi, kafir. Yang tu pula koreh huna pula kan, tak semayang tadi berdosa lah kan. Jadi kita kena tengok dulu, tak nak semayang kau ataupun dia memang semayang. Dia bukan kata semayang tu tak wajib kan, dia tak semayang. Yang tu koreh huna, yang ni nombik nak. Datang pula satu golongan yang di antara Murji'ah dan Khawarij ini, mereka menggunakan akal. Menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar bukanlah orang mukmin sebagaimana pendapat Murji'ah, tetapi tidak pula kafir sebagaimana pendapat Khawarij. Akan tetapi dia berada di antara dua kedudukan, manzilatun baina manzilataini. Dia ada di antara dua kedudukan. Yang ini mungkin di fahaman di kalangan Mu'tazilah, tak silap saja lah. Manzilatun baina manzilataini. Okay. Jadi kita dalam agama ni ada baik, ada buruk, itu je kan. Beriman dengan kafir, dia di antara dua. Jadi yang tu pun dia pandai-pandai teori. Agama ni kalau kita teori, yang tu lah hasil dia, tuan-tuan. Okey, dan yang seterusnya, bid'ah yang muncul dan menyebar kemudiannya, lahirlah bid'ah orang-orang zalim lagi buruk, iaitu bid'ah Jahm bin Safwan dan para pendukungnya yang dikenal sebagai Jahmiyah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan Jahmiyah. Bid'ah ini muncul dan tidak berkait dengan nama dan hukum, yakni tidak terkait dengan predikat mukmin atau kafir atau fasik, dan mengapa seorang berada di manzilah baina manzilatan, akan tetapi berkaitan dengan zat Allah. Jadi Jahmiyah dia start main zat Allah. Maknanya zat Allah tu macam mana? Allah itu dia tentukanlah, itulah berdasarkan akal dia juga. Perhatikanlah bagaimana bid'ah menyusup ke dalam tubuh umat Islam setahap demi setahap sampai akhirnya ia menyentuh sang pencipta. Pencipta Jahmiyah ni yang start. Dulu dia orang bahas-bahas macam tu ya, yakin-yakin macam tu ya, tapi yang ni start sentuh zat Allah, iaitu nama Allah, zat sifat Allah. Golongan Jahmiyah ini, mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Kata mereka, ini ditetapkan untuk Allah, ini tidak ditetapkan untuk Allah. Akal menerima kalau Allah memiliki sifat ini, akal menolak kalau Allah memiliki sifat ini. Maka lahirlah bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah, sehingga orang-orang terbahagi menjadi beberapa golongan dalam masalah asma was sifat. Jadi daripada Jahmiyah itu muncullah golongan-golongan yang bagaimana nak memahami Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Jadi ada golongan berkata kita tidak boleh menyifati Allah dengan wujud ada dan adam tiada. Adam tu maksud dia tak ada. Kita tak boleh nak kata Allah ini ada, Allah itu ada ataupun Allah itu tiada. Sebab ada dan tiada adalah sama macam makhluk. Poning kan. Saya pun poning macam orang bodoh kan. Kerana jika Allah disifati dengan yang pertama ada, maka Allah sama dengan apa sahaja yang ada. Kalau kita kata Allah ada, maksudnya Allah sama lah. Tiang ni ada, surau ni ada, whiteboard tu ada, jadi sama kan. Jadi dia tak boleh, kita tak boleh kata Allah itu ada, ataupun kita tak boleh kata Allah itu tidak ada. Jadi saya pun tak faham lah apa bodoh ni. Dan golongan yang kedua, kita hendaklah mensifatkan Allah itu dengan penafian dulu, dan tidak mensifatkannya dengan penetapan. Nafi dulu. Maksudnya mereka membolehkan kita menafikan sifat-sifat dari Allah dan tidak boleh menetapkan sifat Allah. Allah itu mendengar, kita tak boleh cakap macam tu. Kita hanya boleh cakap Allah itu tak zalim. Yang tu. Kita jangan cakap Allah itu adil, jangan. Allah tak zalim, Allah tak tidur. Faham tak tuan? Tapi ini juga saya rasa pemahaman macam ni, ini macam menghina juga Tuhan, betul?
Kita jumpa seorang tu, kita jumpa raja kan, raja yang di Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong. Engkau ni tidak zalim, engkau ini tidak malas, engkau ini kan macam, kan lebih baik engkau adil, engkau bagus, engkau tidak macam orang lain kan. Yang tu lebih nampak lebih baik daripada kita menafikan benda-benda buruk. Lebih baik kita isbatkan kan. Okey, jadi pemahaman ini kita tengok contoh dia. Jika dikatakan golongan Allah berfirman tentang dirinya Sami', mendengar, dan Basir, melihat, mereka akan menjawab, ini hanya sekadar penyandaran. Jadi dia faham tak boleh sabitkan sifat Allah, hanya boleh nafikan. Tapi Allah kata innallaha sami'un basir, Allah itu mendengar dan melihat. Jadi mereka jawab apa? Mereka jawab ini hanya sekadar penyandaran. Artinya pendengaran disandarkan kepada Allah bukan kerana ia adalah sifat Allah, akan tetapi kerana dia memiliki makhluk yang mendengar. Dengar tu bukan sifat Allah, tapi Allah ada makhluk yang boleh dengar. Jadi okeylah macam tu. Jadi dia cuba takwil. Jadi takwil ni bukan takwil lagi, ini ta'til, cuba menafikan terus. Okey. Dah lah tu. Malik nak baca banyak-banyak dia punya contoh. Kita tengok golongan yang ketiga pula. Golongan ketiga menyatakan bahawa yang ditetapkan untuknya hanyalah nama, bukan sifat. Nama sahaja. Contohnya nama Sami', nama Allah adalah As-Sami', mendengar. Itu nama je, itu bukan sifat. Dengar tu bukan lain. Lebih faham tak? Basir, Allah itu melihat. Yang tu nama Allah, yang tu bukan melihat betul, bukan. Yang tu ada juga golongan yang faham macam tu. Dan golongan yang keempat, golongan yang menyatakan kami menetapkan nama-nama bagi Allah secara hakiki, dan kami menetapkan sifat-sifat tertentu bagi Allah yang ditunjukkan oleh akal, dan kami mengingkari selainnya yang tidak diterima oleh akal. Okey. Kami hanya menetapkan 7 sifat sahaja dan mengingkari selainnya. Okey, dia macam Perli ni. 7 sifat ni macam Asy'ariyah ni. Jadi dia terima semua sifat Allah kecuali yang akal tak boleh terima. Yang ni pun masalah juga. Dia terima dengan kadar akal. Kalau akal dia rasa macam tak boleh macam istawa tadi lah. Istawa tu jadi isu besar, tuan-tuan. Sebab duduk duduk, takkan duduk kan. Jadi dia tak boleh terima, jadi dia akan tolak yang tu. Dia akan tolak yang tu. Mereka mengambil sikap tersebut kerana jika pengingkarannya dengan dasar mendustakan, maka mereka kafir. Oleh karenanya mereka mengingkari sekadar mengubah. Inilah yang mereka beri nama dengan takwil. Jadi golongan ni, kalau benda tu tak boleh, akal dia tak boleh proses, dia akan takwil. Dia tak tolak, tapi dia takwil. Istawa tadi apa maksudnya? Istaula. Dia tukar. Bukan istawa tu dah, itu istaula. Sebab akal dia tak boleh terima istawa. Kita ni mungkin hidup zaman ni, ataupun kita orang Melayu kan, kita tahu istawa tu tak jadi masalah kat kita pun tak faham bodoh istawa tu kan. Tapi Arab dia akan jadi masalah. Istawa kan, takkan istawa kan. Jadi dia itu perbezaannya. Okey, jadi kesimpulannya, inilah golongan-golongan ta'til yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya berasal daripada bid'ah Jahmiyah. Yang start touch sifat Allah ni tadi Jahmiyah. Jahm bin Safwan nama dia. Lalu Syekh pun menulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia tulis man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tadi. Okey, sesiapa yang memulakan di dalam Islam ini satu sunnah yang buruk, maka ke atasnya dosa, dan dosa kepada siapa yang buat terhadap perkara itu selepasnya sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita start benda yang macam menyesatkan orang, dosa itu kita dapat, dan orang yang buat itu pun kita dapat juga. Kita dapat, dia macam commission lah kan, jual pun dapat. Jadi benda ni yang paling bahaya sekali. Kita start, kita rasa kita okey lah, yang ni lah kot cara pahaman yang paling betul sekali, kita pun ajar orang. Sekali salah, dosa kita tanggung. Kita tanggung dosa kita tanggung dosa orang lain juga. Orang tu pun dapat dosa
Sebab dia tak nak berfikir dengan akal, dia pun dapat rasuah, dan kita tanggung sekali komisen rasuah dia tu. Ya. Okey, kita tutup dengan kesimpulan. Dah masuk 8.5 kan, 8.35. Kita habiskan kesimpulan. Alhasil, jika engkau, hai saudaraku, menelaah buku-buku mereka yang mengkaji pendapat orang-orang dalam hal ini, nescaya engkau akan melihat sesuatu yang sangat aneh, di mana engkau akan berkata, bagaimana bisa orang yang berakal mengatakan perkataan seperti ini? Lebih-lebih lagi orang yang beriman. Akan tetapi siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dari mana dia mendapatkannya? Oleh kerana itu, hendaknya kita selalu memohon keteguhan kepada Allah dalam agama ini, agar dia tidak membelokkan hati kita setelah dia memberi petunjuk kepada kita, kerana perkaranya berbahaya, sedangkan setan menyerang manusia dari segala arah dan jurusan. Setan berusaha membuatnya ragu terhadap akidahnya, agamanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah sebenarnya bid'ah yang maharajalela di tubuh umat Islam. Meskipun demikian, alhamdulillah, tidak ada seorang pun yang menghadirkan bid'ah, kecuali Allah telah menyiapkan dengan nikmat dan kemurahannya orang-orang yang mengungkapnya dan menghadapinya dengan kebenaran. Inilah bukti firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, peringatan, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah untuknya, terhadapnya, iaitu terhadap Al-Quran, lahafizun, benar-benar memeliharanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tak kita ni benteng pertahanan daripada faham ni? Ada tak benteng kita? Ada, iaitu Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya ulang balik awal ataupun dua minggu lepas kita kuliah kat sini, saya kata akidah ini mesti kita ambil daripada tiga benda. Yang pertama, kita jangan ambil akidah melainkan daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan kita ambil, mana kau dapat, kau faham macam ni? Dari kitab ni kitab Jawharah Tauhid. Yang tu, itu mungkin akidah lah, tetapi sumber dia, kita mesti, sumbernya siapa? Al-Quran dan juga hadis. Make sure kita ambil akidah itu, tidak, itu berasaskan Al-Quran, hadis, bukan tulisan orang tu, bukan. Sebab tu itu kelebihan kitab Aqidah Wasitiyah. Syekhul Islam tulis ini semua dalil. Dia tak tulis kecuali yang hujung-hujung tu baru tulisan dia. Yang lain tu semua dalil. Akidah tu Al-Quran, hadis. Akidah ambil macam tu. Yang kedua, kita jangan faham Al-Quran dan hadis itu melainkan kita faham macam mana Nabi dan sahabat faham. Jangan kita faham macam kawan kita, ustaz kita, jangan kita faham macam mana sahabat faham ayat ni. Sahabat ada bincang tak ayat ni? Tak ada. Kalau ada, kita tengoklah, kita rujuklah bagaimana mereka faham. Yang tu akidah. Dan yang ketiga, jangan kita memasuk akal. Maksudnya akal dia, kita mesti nak jadikan akal sebagai asas dia, tak. Maksudnya bila berkaitan dengan sifat Allah, kita tak boleh nak fikir. Jangan kita guna juga akal, jangan. Bukanlah daripada awal tak guna akal, tak. Bila masuk sifat Allah, kita tak boleh nak proses istawa tadi. Tapi Allah kata istawa, kita terima istawa. Jangan kita tolak. Sebab akal kita pun tahu akal kita terhad, kita terhad. Manusia itu terhad dia. Akal dia hanya boleh benda yang dia nampak, dia dengar, dia jumpa, itu sahaja. Jadi terhad akal manusia itu. Apa lagi kat sini? Okey, semua bid'ah di atas menyebar setelah masa para sahabat. Jadi lepas sahabat tu lakilah bertambah kumpulan ini, kumpulan itu. Para sahabat sendiri tidak pernah membahas perkara-perkara seperti ini, kerana mereka mengambil Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir dan yang sesuai dengan konsekuensi fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ikut mazhab-mazhab ni tadi, kita tak boleh cakap tak Allah sayang. Allah sayang awak. Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau ikut mazhab tadi itulah. Sebab sayang ni dia akan balik
sayang ni macam cinta, rasa cinta macam manusia. Jadi tak boleh cakap Allah sayang. Jadi kita pun pening, susah sangat kan. Sebab tu zahir ada innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang orang-orang yang bertaubat. Jadi boleh tak kata boleh, nas kata okey. Dan manusia memang fitrah dia tahu Allah sayang dengan dia. Itu fitrah. Jadi bila kita masuk dalam perbahasan macam-macam ni, kita akan rasa macam apa sebenarnya yang boleh ni kan? Itu tak boleh, ini tak boleh kan? Jadi dia tak sesuai, pemahaman-pemahaman ni akan kontra daripada fitrah kita. Fitrah yang lurus adalah lurus. Lalu datanglah para pelaku bid'ah tersebut dan melakukan apa yang mereka lakukan dalam agama Allah. Bisa jadi mereka minimanya ilmu atau terbatasnya pemahaman atau buruknya niat. Jadi kesimpulannya, di antara ulama yang membongkar keburukan bid'ah secara sempurna adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Aku memohon kepada Allah semoga dia mengumpulkan kita semua dengannya di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan, kitab ni yang kita belajar ni bukan jawab geng tu, bukan. Bukan. Kitab yang jawab geng tu kitab lain. Yang tu kalau baca saya pun tak faham. Yang tu pun tak faham. Itu golongan dia akan berbahas guna akal lah. Tapi kitab ni untuk kita semua. Macam mana kita nak faham tauhid, akidah Allah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya ingat sampai sini dulu. Ada soalan memang saya kan? Ini masalah dengan perkataan bid'ah ni. Bid'ah ni kalau kita cerita dengan sahabat-sahabat yang tak faham tentang sunnah, apa perkataan yang boleh kita sebut selain daripada bid'ah? Kita nak supaya dia tak lakukan perbuatan bid'ah. Perkataan bid'ah ni kalau kita sentuh je, dia ada satu tuduhan yang apa perkataan yang boleh kita nak buka daripada perkataan Nabi tak buat ke apa macam mana? Okey. Baik, Tuan Imam tanya tadi apakah perkataan lain yang boleh kita pakai untuk kita bagi tahu orang bahawa benda ni bid'ah kan? Perkataan lain, ada tak perkataan lain? Okey, yang pertama sekali, bid'ah adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bagi tahu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah adalah perkataan Nabi. Cumanya bid'ah dia dah jadi satu, dia panggil apa, bukan dogma. Satu perkataan tu kalau sebut bid'ah, dia terus satu lagi perkataan baru, apa dia? Wahabi. Ni puak-puak Wahabi kan. Sedangkan Wahabi dan bid'ah ni bukanlah kaitannya. Kaitannya adalah kaitan Nabi yang sebut kan. Cuma dia cepatlah, kita itu judgemental kan. Kita memang macam tu, kita cepat nak judge orang bid'ah kan. Dia allergic. Dia allergic. Dia kena tu tahu naik bintik-bintik ke muka dia kan, bid'ah. Kalau kita gunakan perkataan macam ni, contohnya kita katalah Nabi dia Nabi dan sahabat dia tak baca Quran kat kubur. Dia contoh kan, dia tak baca apa? Tak baca Quran kubur lah. Jadi Nabi kata jangan kamu jadikan kubur di rumah kubur. Kemudian dia kata kalau aku buat, dia kata kan, kalau aku buat, semua saya kata kalau kau buat, Nabi tak buat lah. Kalau saya kata kalau kau buat benda ni bid'ah. Aku kata kalau imam kata kalau aku buat, Nabi tak buat benda tu. Itu boleh menyelamatkan ke atau macam mana? Dia pun ada jawab dia. Kalau kita kata kalau kau buat, Nabi tak buat lah kan. Kita tak nak cakap bid'ah, kita nak ngelak daripada perkataan bid'ah. Jadi sebelum tu perkataan bid'ah ada banyak lagi perkataan yang Nabi pakai. Muhdath muhdath. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Muhdath juga ada. Muhdath adalah sesuatu yang baru. Muhdath baru, bid'ah. Nabi tak buat. Tapi kalau kita nak tukar perkataan tu sebenarnya tak perlu. Kita tak perlu malu dengan perkataan Nabi pakai itu, tak perlu bid'ah. Cuma kita kena clear lah apa itu bid'ah. Okey. Yang keduanya, kita nak kata apa, kalau kau tak buat Nabi, kalau kau buat juga, tapi dia akan jawab, kalau Nabi tak buat salah kau. Kan itu. Kalau Nabi tak buat, okey. Nabi tak buat, agama ni, agama siapa? Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ajar kita tentang agama ni? Nabi. Jadi Nabi yang paling tahu tentang agama Allah. Jadi kita cuba buat sesuatu syariat, satu kaedah ibadah yang lain daripada Nabi. Kita pandai daripada Nabi kau. Macam Ali tadi lah kan, macam Mu'ayyid ni. Kau macam Nabi ataupun kau lagi baik daripada Nabi kan? Kau lagi baik. Kita jangan rasa apa sahaja ibadah. Satu perkataan tuan-tuan, lau kana khairan
la sabaquna ilaihi. Itu perkataannya. Kalaulah benda tu baik, perkataannya, kalau benda tu baik, nescaya sahabat dah buat dulu. Itu perkataannya. Kalau kita rasa baca tak apalah, baca bodoh baik, apa salah itu aja bodoh. Benda tu tak, kalau sahabat tak buat, maksudnya tak baik, tuan. Kita macam mana kita faham agama tu? Kita rasa banyak itu bagus ke? Mengikut agama Nabi itu bagus. Itu pemahaman kita, kan? Lagi banyak lagi bagus ke? Yang lagi mengikut Nabi lagi bagus. Itulah beza kita dengan orang di sekeliling kita. Sedangkan banyak belum tentu bagus. Allah SWT sebut apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk diuji kamu. Siapa di kalangan kamu ahsanu, the best. Ahsanu means the best. Bukan akthar. Akthar maksudnya the more the merrier. No, bukan lagi banyak, tapi the best. So the best, kita kira banyak ke kita ikut yang ikut Rasulnya, ikut Nabinya. Itu yang ahsan Allah. Itu yang beza kita. Jadi kita mungkin ajar orang, kita kena fahamkan dia dulu. Asas yang awal dia itu mengikut Nabi adalah punca kejayaan. Asalnya kejayaan itu berjaya kalau kita ikut Nabi. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi saya ingat sampai sini dulu kot. Dah masuk ke Isyak kan? Masuk kan? Jadi nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.